Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang berbahagia Dato' Dr. Siva Kumar Jinasami dari CSK Murni Services Sdn Berhad, penceramah jemputan kita pada pagi yang berbahagia ini. Selamat datang tuan-tuan dan puan-puan ke Enviro Talk 2021, anjuran program Diploma Kejuruteraan Alam Sekitar Politeknik Sultan Idris Shah. Dan hari ini kita berasa amat bertuah kerana yang berbahagia Datuk dapat meluangkan masa bersama-sama kita pada hari ini untuk berkongsikan pengetahuan, berkongsikan kepakaran kepada kita semua, terutamanya kepada para pelajar Diploma Kejuruteraan Alam Sekitar semester 3, di mana pada hari ini yang berbahagia Datuk akan menerangkan, berkongsi kepada kita tajuk pembentangan berkaitan tentang Air and Noise Pollution Engineering. Jadi sebelum kita teruskan dengan lebih lanjut, suka saya untuk memperkenalkan Datuk dengan lebih terperinci. Okey, yang bahagia Datuk Siva Kumar merupakan pemegang Bachelor Degree in Science Mechanical Engineering dari University of Technology Malaysia. Kemudian beliau melanjutkan pelajaran ke peringkat Master in Technology Environment Management University of Malaya, dan seterusnya beliau melanjutkan pelajaran ke peringkat Doctorate in Safety Engineering Demolition University of Leeds, UK. Dan beliau merupakan salah seorang yang mempunyai banyak pengalaman dalam bidang environment. So untuk keterangan yang lebih lanjut, saya rasa elok kiranya Datuk sendiri yang menerangkan kepada kita, menjelaskan kepada kita pengalaman beliau dalam kerjaya, terutamanya dalam environment. Jadi tanpa melengahkan masa, Datuk, turut sama kita pada pagi ini adalah dari kalangan pelajar-pelajar. Kemudian terdapat juga beberapa orang pensyarah dari kejuruteraan alam sekitar, kejuruteraan awam, dan terdapat juga beberapa guest daripada luar yang kita jemput sama untuk memeriahkan lagi program kita pada hari ini. Jadi tanpa melengahkan masa, saya serahkan kepada yang berbahagia Datuk untuk meneruskan slot Enviro Talk 2020 pada pagi ini. Silakan Datuk. Selamat pagi, boleh dengar ke? Selamat pagi, boleh dengar Datuk? Boleh dengar, boleh dengar. Okay. First of all, thank you very much kepada Encik Rizal dan Encik Adi yang telah mensyorkan nama saya sebagai penceramah untuk hari ini. Alright. So basically untuk pelajar-pelajar, saya sebenarnya orang kata saya pun bekas pelajar politeknik jugalah. Okay. Mungkin dalam 1-2 hari aja saya belajar pasal masuk UTM. So kira bekas jugalah kan, 1-2 hari saya belajar dekat Politeknik Podi, AFTG. Ya, 2 hari ke 3 hari. Lepas tu saya dah keluar. Alright. So saya serba sedikit boleh faham lah macam mana perasaan ataupun kesusahan pelajar Politeknik tu. Saya pernah rasa lah feeling saya kan. Lepas tu kawan-kawan saya yang telah belajar dekat Politeknik itu yang boleh dapat rasakan. Alright. So basically hari ni kita ada kursus Air and Noise Pollution Engineering. Alright. Untuk pengetahuan anda, saya sebenarnya seorang perunding alam sekitar. Alright. Saya telah berdaftar dengan Jabatan Alam Sekitar sejak tahun 2006. Alright. Saya terlibat dalam pelbagai projek. Projek-projek yang saya terlibat adalah kebanyakannya projek mega. Antara projek yang bagi impak ataupun bagi knowledge kepada saya adalah Penang Second Bridge, yang mana saya dapat peluang membuat kajian alam sekitar dari segi udara, bunyi, air itu marine water. Lepas tu kita ada ekologi, lepas tu kita ada mikroorganism dalam laut. Itu semua adalah satu pengalaman yang bagus untuk saya. So saya berdaftar dengan Jabatan Alam Sekitar untuk bahagian noise and vibration. Itu adalah area of specialization saya di bawah Jabatan Alam Sekitar. Lepas tu juga saya juga terlibat dalam projek MRT Line 1, Line 2
Lepas tu saya juga terlibat dalam LRT3 sekarang, LRT3, dan juga pelbagai industri juga saya terlibat. Antaranya industri kilang ataupun kilang besi, alright. Tu perlu buat EIA, kilang plastik saya terlibat juga. Saya terlibat dalam quarry, alright, quarry. Lepas tu gold mining saya terlibat. So ini antara pengalaman yang saya nak share hari ini. So khusus kita lebih kepada menjurus kepada air dengan noise. Alright. So sebelum kita masuk kursus ni, saya nak anda faham apa itu alam sekitar. Alright. Definisi alam sekitar itu penting sekali. Alright. So definisi dia berbunyi macam ni. Alright. Surrounding in which an organization operates, including air, water, land, natural resources, flora, fauna, human and interrelation. So katakanlah, alright, seorang pelajar politeknik ataupun sesiapa juga, saya difahamkan ada banyak isyarat ataupun panel-panel luar ataupun sesiapa yang berminat mengenai alam sekitar. Sepatutnya kita kena tengok apa yang terkandung dalam alam sekitar. Alam sekitar ni adalah sekeliling. Alright, maksud dia sekeliling. Kalau you berdiri dekat mana-mana kilang ataupun dekat kawasan perumahan, you kena tengok luar daripada anda. Alright, kalau katakan you duduk dalam rumah, you tak boleh tengok dalam rumah, you kena tengok luar. Apa yang terkeluar daripada rumah ataupun apa yang terdapat di luar rumah tu. Ataupun saya macam perunding, saya pergi berdiri dekat mana-mana kawasan projek tu, saya tengok apa yang di luar tapak projek tu. Di dalam tu kurang kita tengok. Okey, kita tengok dekat luar. Apa? Udara. Air kat sini adalah udara, water, land, natural resources, flora, fauna and human. Ini yang kita perlu jaga untuk alam sekitar. So katakanlah ada pegawai-pegawai kuasa datang pun, dia akan tengok, alright, daripada projek ni, tapak kerja ni, apa yang keluar daripada tapak kerja ni, yang pergi keluar, itu pun dia akan tengok. Okey, katakan air yang keluar daripada kawasan projek itu mestilah bersih. Alright, ataupun yang masuk ke dalam kawasan tapak kerja itu mestilah bersih. Lepas tu land, alright. Same goes to natural resources. Alright, macam saya kata, saya terlibat dalam projek gold mining. Ini adalah natural resources. Flora ini adalah pokok-pokok. Okey, macam mana pokok-pokok ni perlu dipelihara. Yang ni endangered species or not untuk fauna. Alright, same goes to flora. Kalau perlu dan kita kena buat EIA untuk flora dan fauna. Nah, orang yang penting dalam alam sekitar adalah manusia. Manusia ini yang paling penting lah, kan? Kalau yang boleh komplain kat sini, manusia. Sebab tu kita perlu tahu apa dia punya hubung kait, interrelation. Itu definisi alam sekitar, paling penting. Ini saya ambil daripada definisi ISO 14000 versi 2004. Okey, dalam tu kita ada baca apa tu alam sekitar. Saya rasa you faham sekarang. Okey. Alam sekitar dan keselamatan kesihatan dia ada perbezaan. Alam sekitar ni dia whatever goes out, okay, whatever goes out and whatever come in, it also has to be clean. Alright. Second, ini antara ya. Jelas Datuk. Maksudnya daripada penerangan awal Datuk tadi, kita dapat satu bayangan bahawa bidang kejuruteraan alam sekitar ni sangat meluas. Betul. Kalau tengok kepada projek-projek yang Datuk jaga tu, sebenarnya banyak projek yang memerlukan orang-orang yang pakar dalam bidang kejuruteraan alam sekitar pada hari ini. Betul. Datuk, saya minta maaf Datuk, kita punya sound agak kurang baik daripada mic Datuk. Dia ada bunyi macam cuba. Sekarang okey ke? Cuba Datuk terangkan sikit. Kita nak. Okey, sekarang okey ke? Okey. Sekarang lebih baik. Okey, terima kasih Datuk. I remove ni lah. Alright. Okay. Sorry. Alright. So, saya rasa yang ini paling penting. Alright, alam sekitar ni. Okay, alam sekitar, surrounding in which an organization operate, including air, water, land, natural resources, flora, fauna and humans. And their interrelation is very, very important. Alright, so okay, move on. Pencemaran. Apa maksud pencemaran? Kehadiran di dalam persekitaran satu atau lebih bahan kotoran. Okey, kehadiran di dalam persekitaran. Persekitaran tu tadi saya dah beritahu kan, alam sekitar. Alright. Satu atau lebih bahan kotoran,
Kotoran itu adalah kontaminan atau benda asing atau gabungannya dengan kuantiti dan tempo tertentu sehingga kehadirannya boleh atau cenderung untuk menimbulkan gangguan. Ini definisi daripada Jabatan Alam Sekitar. Boleh ikut ke? Pencemaran. Hello. Boleh. Okey. Teruskan. Okey, very good. So, kita ada prinsip dasar alam sekitar negara. Ada 8. Okey, I rasa you all boleh baca yang ni. Okey, I just masukkan. Antaranya adalah pengawasan alam sekitar adalah penting. Nombor 2, pemulihan ketahanan dan kepelbagaian alam. Nombor 3, peningkatan berterusan kualiti alam sekitar. Keempat, penggunaan lestari sumber-sumber asli. Nombor 5, membuat keputusan bersepadu. Keenam, peranan sektor swasta, komitmen dan kebertanggungjawatan. Dan ke-8 adalah penyertaan aktif dalam masyarakat antarabangsa. Yang ni you tolong baca sebab saya ada agenda lain. Okey, just saya nak masukkan sebab notes dah bagi, so you boleh bacalah. Alright. Okey, komponen alam sekitar ini saya nak ajar. Okey, tadi saya dah beritahu definisi alam sekitar. Definisi alam sekitar adalah surrounding in which an organization operate, including air, water, noise. Same goes to alam sekitar. Dalam alam sekitar, apa yang terdapat dalam alam sekitar? Alright. Okey, kita ada air, udara, tanah, flora, fauna dan juga manusia. Macam yang saya beritahu tadi lah. Alright. So air penting untuk kehidupan. Air adalah 45% kandungan berat badan kita. Kegunaan dia untuk makanan, pakaian, persekitaran, domestik dan juga industri. Nombor 2, udara. Okey. Air Air dikawal berdasarkan sifat kimia, biologi, fizikal. Ini biasalah. Alright. Sisa buangan ditapis dahulu sebelum dilepas ke sungai. Ini penting. Alright. Kawasan tadaan dan persekitaran perlu dilindungi daripada diterokai. So yang dua ni pentinglah, ini ada hubungan dengan pencemaran. Okey, udara pula. Yang ni masa kita belajar sains tadi tu, kita ada belajar yang ni. Udara, nitrogen 78%, oksigen 21%, argon 1, gas nadir dengan karbon dioksida 0.03. So yang ni paling penting untuk khusus kita hari ni. Saya akan kembangkan benda-benda ni. Alright. So saya rasa nitrogen tak banyak mengganggu kita. Yang mengganggu kita adalah CO2. Alright. So kalau level CO2 makin lama makin tinggi, pencemaran akan meningkat. So pencemaran ni adalah satunya adalah global warming. Okey. Okey, tanah. Pentadbiran dia di bawah negeri, kualiti bawah JAS. Alright. Okey, flora fauna yang ni penting. Alright. Flora ni berguna untuk makanan dan juga kawalan alam sekitar dan iklim. Ini adalah pokok. Alright. Makanan untuk kita makan. Alright. Flora lagi, kawalan dia di bawah kerajaan negeri, JAS, Kementerian Sains dan juga landscape negara. Okey. Fauna, penggunaan untuk makanan, kawalan alam sekitar, iklim dan juga untuk rekreasi. Right. Manusia, komponen yang kelima. Pertama adalah komponen utama alam sekitar. Tiada alam sekitar tanpa manusia. Right. Pencemaran pula. Pencemaran, kita ada udara, air, tanah dan bunyi. So balik kepada definisi alam sekitar tadi saya beritahu. Kalau you faham apa tu definisi alam sekitar, apa juga komponen dalam alam sekitar, pencemaran pun berdasarkan kepada itu. Udara, air, tanah dan bunyi. Alright. Okay, pencemaran udara. Punca utama adalah perbandaran. Bermula daripada revolusi industri. Dulu kita revolusi pertanian. Bila kita ke arah revolusi industri, terdapatlah banyak pencemaran berbanding dengan dulu. Okey. Alright. So pencemaran ni satu berpunca daripada hasil pembakaran tenaga fosil. Alright. Untuk mendapatkan tenaga dan juga untuk kenderaan. Alright. Hujan asid. Okey, tadi saya dah beritahu komponen tadi dalam udara ada apa. Ini kan? Alright. So ini antara punca-punca yang menyebabkan hujan berasid. Sorry. Okey.
Oksida sulfur dan oksida nitrogen bertukar menjadi asid ketika berada di awan. Campur dengan wap air, dia very acidic. Sebab tu bila kata pencemaran udara kita dapat rasai dekat muka. Okay, bila kena air hujan, alright, kita boleh rasa. Dan juga kerosakan pada bangunan akan terakis disebabkan oleh oksida sulfur dan oksida nitrogen. Kerosakan pada gangguan pada ternakan dan juga menjejaskan kualiti air. Ini semua ni ada hubung kait. Pencemaran udara ada hubung kait dengan pencemaran air juga. Alright. Lepas tu kita ada satu baru ni, okey, pencemaran bau. Kalau pada awal tahun 1990-an hingga 2000 kita tak ada equipment untuk measure, okey, untuk mengukur paras bau. Sekarang dah ada dah. Sekarang dah ada. Alright. So antara baunya bau busuk oleh kolam perkumbahan dan juga sungai. Ini adalah isu-isu yang baru dan diberi perhatian oleh Jabatan Alam Sekitar. Pencemaran baru kita boleh monitor sekarang. Macam udara memang dah ada, dah lama dah ada, tapi baru ni kita bagi lebih cenderung kepada bau. Bau ni berdasarkan kepada komplain. Okey, kalau ada orang buat aduan akan diberi perhatian. Alright, pencemaran udara global tadi saya dah beritahu. Ini adalah satu contoh global warming disebabkan oleh penggunaan gas. Gas ada 4 jenis gas untuk pencemaran udara global ataupun global warming. Saya rasa yang ini okey. Sini adalah tempat troposfer adalah tempat berlakunya global warming. So I belum masuk kursus sebenarnya. I just nak bagi introduction little bit about environment. Itu tujuan saya pagi ni. Alright. So sebagai peserta kursus kita perlu tahu global warming ini berlaku di troposfer disebabkan oleh 4 jenis gas. Ini yang kalau ada masa you boleh zoom atau you boleh google. So 4 jenis gas yang utama adalah CO2, okay, CH4 methane gas, CFC, and also ada 4 okay, CH4 methane, CFC, ozone, okay, and then CO2 ada. So ini adalah tempat. Okey, biasa kita dengar kan ozon bocor. Ini adalah tempat berlakunya kebocoran ataupun sebenarnya bukan bocor, sebenarnya dia penipisan lapisan ozon kat sini. Alright. Bila dia berlaku dekat stratosphere layer, kat sini adalah troposphere layer. So, global warming berlaku dekat troposphere layer, ozone layer depletion berlaku dekat stratosphere layer. Ini adalah antara punca-punca pencemaran udara berlaku. Okey, ini salah satu kesan daripada global warming, melting down. Okey, di dekat kutub utara atau kutub selatan, kalau pencemaran udara meningkat ataupun global warming berlaku, dia boleh mengakibatkan melting of ice. Lepas tu thin ice ini. So yang ni saya study masa saya buat master. Ini antara slide-slide saya simpan daripada National Geography saya dulu. Alright. So ini salah satu kesan juga. Alright. Bila berlaku pencemaran bila suhu meningkat, dia akan menyebabkan drying up in the desert. Lepas tu bila pencemaran juga berlaku, lepas tu tadi saya beritahukan komponen-komponen flora, fauna. Okey, ini ada contoh fauna. Okay, dia ada roll call. Okey, bagi-bagi dia orang berkumpul. Okey, dia nak ambil kiraan, dia buat pengiraan. Makin lama makin berkurang. Sebab apa? Bila suhu meningkat, pencemaran meningkat, certain species dia tak boleh duduk tempat yang sama. Dia akan cari tempat yang kurang panas. Dia akan bertukar. Okey, habitat dia akan bertukar. So ini adalah punca-punca ataupun kesan kepada pencemaran. Kesan pencemaran terbagi kepada 2, terhadap manusia dan juga haiwan dan tumbuhan. Okey. Ini satu ringkasan. Kesan pengabaian alam sekitar. Tiada kawalan dan juga sikap negatif. Okey. So kalau kita tiada kawal, okey, contohnya lah dekat luar. Kalau contohnya projek-projek mega, sekiranya tiada kawalan ataupun tiada sistem
untuk mengawal alam sekitar, apa yang berlaku, pencemaran akan berlaku. Ataupun sikap kita negatif. Alright. Kalau kita tak beri perhatian kepada alam sekitar, kita rasa alam sekitar ni benda-benda remeh. Ini saya perlu beritahulah sebagai perunding, saya pernah tengok banyak kontraktor yang bersikap macam tu. Tetapi lama kelamaan, alright, ada banyak perubahan. Okey, kita boleh tengok ramai yang dah mula ada sistem. Alright, memang kita perlu buat EIA, Environmental Impact Assessment, kita buat erosion and sediment control, okey, kawalan mendakan dan produk itu pun dah ada, report dah ada. So sekarang dia ikut. Kalau compare dengan masa tahun 2005-2006 memang kurang. Sekarang dah bagus. So kalau tiada kawalan dan sikap negatif, kita akan menghasilkan pencemaran ataupun kotor. Okey. So bila kita menghasilkan kotor ataupun pencemaran, dia akan memberi gangguan. Alright? Contoh gangguannya bau busuk, pemandangan tidak menyenangkan, wabak penyakit, kecederaan, tidak selesa, alright? Kerosakan harta benda dan pelbagai lagi lah. Alright. Setakat ni boleh ikut ke? Okey. Dari pelajar, ada soalan ke setakat ni? Ada soalan ke? Okey, rasanya masih belum ada soalan lagi Datuk. So untuk makluman Datuk, sekarang kita ada 30 audien. Ada lagi terus lagi meningkat, ada lagi audien yang baru masuk. Jadi kita boleh teruskan Datuk? Okey, good. Okey, kesan pengabaian alam sekitar sebagai satu renungan lah, alright, membinasakan flora dan fauna. Saya sudah bagi tahu contoh. Sebab sekiranya projek, sebab untuk pengetahuan pelajar-pelajar, kalau projek itu subject to EIA, ada banyak kajian yang perlu buat. Lepas tu kita kena tengok tempat projek itu dicadang, alright? Where is the location? Kalau location itu adalah sensitive receptor, okey, tempat-tempat yang sensitif, contohnya bersebelahan dengan sekolah, bersebelahan dengan masjid, okey, ataupun tempat-tempat sembahyang, alright, hospital, dan juga tempat-tempat yang secondary jungle atau primary jungle, alright, ini semua kita beri perhatian. So antara satu komponen yang kita menilai adalah flora dan fauna. Sekiranya itu adalah hutan primary, so ini kita perlu jaga, okey, jaga pokok dan juga jaga binatang, alright, sebab certain species are very important, alright. Nombor 2, membinasakan manusia. Okey, kalau kita mengabai alam sekitar, alright, so kita akan membinasakan manusia, boleh menyebabkan kemalangan dan juga bencana alam, alright. So usaha mengatasinya kita perlu ada undang-undang. Di bawah Jabatan Alam Sekitar ada pelbagai peraturan. Tapi saya nak cover satu peraturan saja, peraturan kualiti alam sekeliling udara bersih 2014. Okey, saya nak bentangkan ataupun saya nak bagi tahu ini adalah antara peraturan yang paling penting lah untuk kawalan udara. Right? So sebelum saya bentangkan ataupun saya beri penerangan mengenai peraturan udara bersih tahun 2014, saya nak beritahu serba sedikit mengenai keperluan EIA. Alright? EIA adalah Environmental Impact Assessment. Ini yang paling penting. Okey, ini yang paling penting. Okey, EIA adalah planning stage. Alright, involving of engineers to design environment of project site or must design to ensure environment always protected. Okay, yang ini actually planning stage. Alright, kita nak study. Okay, kita nak study
situasi semasa ataupun keadaan semasa dekat projek. Saya ambil satu contoh lah, LRT hari tu kita buat. Okey, package 1 daripada Sungai Buloh ke Bandar Tun Nur Seng-On, Kajang. Sehingga Kajang. Saya terlibat dalam satu package tu. So kita perlu ada EIA, Environmental Impact Assessment untuk developer. Okey, developer dia perlu faham apakah impak pada alam sekitar sebelum memulakan apa jua kerja. Once developer dah faham, so dia akan lantik kontraktor pula, kan? So kontraktor pun kena faham apakah kandungan yang terlibat dalam EIA, Environmental Impact Assessment. Dah faham, dah lulus, lepas tu kita kena buat post EIA. Kita perlu buat pemonitoran, okey, pemonitoran nak jaga kualiti alam sekeliling kita, alright. And then of course, construction has to be carried out as per the plan and drawing. Okay, plan ni adalah dokumen yang telah dihantar ke Jabatan Alam Sekitar dan juga ada juga drawing. Drawing ni untuk erosion sediment control. Sekarang dipanggil LDP2M2 lah, sama, lebih kurang sama. Alright. So environmental impact assessment to comply with environmental quality EIA Order 2015. Kita sudah ada order. Okay, 2015. To be prepared by registered EIA consultant. Alright, normally yang terlibat untuk EIA ini lebih kurang minimum 5 orang, 5 to maximum lebih dalam 10 orang pun ada, bergantung kepada di mana projek itu dijalankan. Alright. So dia ada pendaftaran kalau nak jadi registered EIA, dia ada consultant, subject consultant dan juga assistant. Ini untuk to motivate student lah, alright. In future kalau you dah ada diploma kejuruteraan alam sekitar, you boleh sambung ijazah dan juga ada pengalaman, you boleh daftar macam ni. Alright. Alright, ini satu contoh saya nak tunjuk. Baru ni kita ada projek lain, so saya nak share lagi ya. Ini boleh nampak ini? Boleh nampak ke? Boleh Dato', boleh. Okey, ini satu contoh saya nak tunjuk kepada anda. Kita belum buka lagi Dato'. Boleh buka? Belum. PDF tu belum nampak lagi. Oh. Sekarang? Okey, nice. Okey, nampak Dato'. Okey, ini boleh. Satu contoh saya nak tunjuk kepada anda, alright, projek yang ada EIA. Alright, ini adalah dekat projek yang saya tengah buat sekarang ataupun saya terlibat. Projek ini propose expansion of existing paper mill on lot 3771 in Temerloh Industrial Park, Mentakap. Alright. So ini adalah nama industri yang terlibat, SA Warner Paper. Okey, so EIA dia dah lulus phase 1. Sekarang saya terlibat dalam phase 2. Ini contoh. So saya nak tunjuk kat sini. Rasa-rasanya ada berapa condition dia? Lebih kurang 84 condition. Alright. So kontraktor yang terlibat, alright, dia kena patuhi. Okey. So mungkin saya tak boleh tunjuk sini sebab kita suntukan masa kan. But I just share to you, okay. Konsep projek dia ada bagi tahu. Alright. Saya just tunjuk. Hopefully student boleh tengok ini ya. Tapi saya tak boleh share yang ini sebab ini bit confidential. Cuma saya tunjuk lah. Alright. Okey, kebenaran bertulis. Yang ini saya akan cover sekejap lagi di bawah kursus ini, alright, ataupun modul ini. Pemberitahuan bertulis, alright. Lesen. Ini yang saya beritahu tadi, land disturbing pollution prevention. Okey, bila ada kerja tanah kita perlu buat. Ini adalah satu permintaan terbaru juga daripada Jabatan Alam Sekitar. Alright. So yang paling minat untuk level-level technician. So bila macam ada pelajar lepasan politeknik kerja dengan saya, ramai kita CSK Muni ambil technician daripada lepasan politeknik. Ini satu contoh kawalan dan pengawalan kualiti air. Okey, air dia ada beritahu
pengawasan perlu dibuat. Kawalan pengawasan kualiti udara yang ini daripada Cerobong. Okey. Sekejap lagi saya akan beritahu ini sedikit. Alright, pelepasan contoh gas dan benda asing dari Cerobong. Okey, lepas itu sekarang kita ada permintaan continuous emission monitoring system. Ini untuk pengetahuan yang perlu tahu. Alright, yang ini saya akan bagi satu contoh laporan yang telah dibuat oleh pihak saya. Alright, parameter ini adalah parameter yang terkini, PM10, 2.5. Tadi saya beritahukan pencemaran sulfur dioxide, nitrogen oxide, punca-punca, alright, pencemaran untuk global warming, lepas itu ozon, carbon monoxide, ini semua antara pemonitoran yang perlu dibuat. Okay, kawalan bunyi, alright. Okey, bunyi saya akan cover dalam modul yang seterusnya. Alright. Just nak tunjuk, okey. Kenapa kita perlu buat pemonitoran? Sebab projek itu terlibat di bawah EIA, Environmental Impact Assessment. Sebab tu kita perlu buat pemonitoran. Okey, lepas tu ada vibration. Lepas tu buangan jadual. Saya rasa pernah dengar buangan sisa berpejal. Alright, pengangkutan dan penstoran, kawalan. Lepas tu pembakaran terbuka, tidak boleh dilarang. Okey, lepas tu environmental management plan, ini untuk kontraktor pula. Okey, tadi EIA kepada developer. So sebelum projek ini dimulakan oleh siapa juga yang terlibat sebagai kontraktor, dia perlu submit environmental management plan. Lepas tu plan penutupan dan pemulihan projek. Contohnya kerja jalan tiba-tiba berhenti, terbengkalai, kena buat plan penutupan. Ini antara arahan yang diberi oleh Jabatan Alam Sekitar. Lepas tu audit alam sekeliling. Saya juga berdaftar sebagai salah seorang juru audit di bawah Jabatan Alam Sekitar. Yang ini pun, kalau saya tak terlibat dalam EIA, saya boleh buat audit. Alright. Ini laporan yang perlu diberi setiap, biasanya frekuensi dia 3 bulan sekali. Alright. Ini antara syarat-syarat. Okey, lepas tu yang ni, untuk pelajar tolong beri perhatian. Sekiranya you ada ijazah dalam bidang kejuruteraan alam sekitar ataupun environmental science, you boleh jadi environmental officer. Ini tanggungjawab, dia dah beritahu apakah tanggungjawab yang perlu dibuat. Okey. So untuk pengetahuan pelajar-pelajar hari ini, saya tak buat apa-apa theoretical. Apa tu pencemaran bunyi secara detail. Saya nak tunjuk you daripada industri. Okey, industri apa yang perlu anda ketahui bila you masuk ke bidang pekerjaan. Alright. So contohnya saya tak cover teori lah kan. Saya bukan pensyarah, saya sebenarnya perunding. Alright. So kita tak payah cover. Sekarang tu mungkin you dah pernah belajar ataupun pensyarah you akan cover. Dekat industri sebagai perunding, apa yang kita buat? So antara dokumen yang paling penting adalah syarat-syarat kelulusan EIA. Itu yang saya tengah sharekan kepada anda sekarang. Okey, syarat-syarat kelulusan EIA. Okey. Untuk projek ini ada 80. Ya. Dato' nak tanya satu soalan berkaitan dengan EIA ni. Ada siapa yang menyediakan laporan EIA ni? Okey, laporan EIA disediakan oleh perunding yang berdaftar dengan Jabatan Alam Sekitar. Okey, siapa yang meluluskan EIA? Ada? Sekarang EIA ni, okey, very good question. Alright. DOE dia jadi macam one stop center lah. Okey, dia jadi pengelola untuk one stop center. Okey, dia ada banyak stakeholder yang akan datang. Of course, report ni kita hantar ke Jabatan Alam Sekitar. Jabatan Alam Sekitar akan memanggil semua stakeholders. Siapa-siapa yang mempunyai orang kata they have a concern, concern party, stakeholders. Contohnya untuk projek yang ini kan, dia panggil Jabatan Alam Sekitar Cawangan Temerloh, Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang kena datang. Yang ini kita hantar ke Putrajaya, alright, contoh. Lepas tu majlis-majlis yang terlibat, alright. Jabatan Galian, Jabatan Keselamatan Kesihatan Pekerjaan, semua wakil dia. Lepas tu yang terlibat dengan air, dia orang akan datang, perhutanan, perilitan, semua stakeholder.
mostly 10 to 15 parties will come to HQ. Kita sebagai perunding, kita dah study dia punya impact. Tu yang kita melibatkan tadi, saya cuba kaitkan dengan komponen alam sekitar. Air, udara, bunyi, okay, land, natural resources, flora, fauna. Ini but not limited to this. Actually ada banyak, okay. Bila kita tengok projek ini bersebelah dengan sungai, mungkin kita kena study sungai kan, berapa sampel yang kita perlu showkan. Kita kadang-kadang buat modeling EIA, alright, untuk air, noise, vibration. Kita nak tengok impact dia ketara ke tidak, kan? Significant or not. Certain project air itu jadi significant, so kita kena buat modeling. Ini sebabnya. Okey, untuk pelajar kalau dia lepas diploma terus nak kerja, boleh, dia boleh masuk ke makmal, pemonitoran. Okay, macam kita ada bekas pelajar daripada politeknik, dia kerja dengan saya, dia kerja pagi-pagi, dia bawa equipment, dia buat monitoring. Lepas tu kita dapatkan result, kita hantar ke analisa kimia dengan lab akan bagi sijil. Lepas tu kita macam level saya buat professional reporting. Kenapa bunyi itu tinggi, contoh, kan? Apa punca dia? Hopefully student boleh faham lah setakat ni, alright? So dekat sini kita akan masuk dalam sikit mengenai keperluan pencemaran udara. Tetapi mengapa kita perlu lihat pencemaran udara? Sebab dalam projek ini, contoh projek proposed expansion SSC paper mill ni pun ada banyak, okay, pencemaran. Antara pencemaran adalah pencemaran sungai, sebab projek ini bersebelahan dengan sungai. Kawasan ni bersebelahan dengan sungai. Lepas tu ada pencemaran udara sebab dia menggunakan pelbagai alat kawalan pencemaran. Contohnya boiler dia ada, scrubber ada, dust collector ada. Ini semua adalah penting. Sebab tu kita perlu buat pemonitoran. Alright? So tadi saya dah beritahu kita kena buat satu laporan kepada Jabatan Alam Sekitar, dan Jabatan Alam Sekitar ni dia sekarang jadi macam pengelola ataupun koordinator je dia sekarang. Dia panggil semua stakeholder, kalau stakeholder kata okey, happy, baru diluluskan. Even kalau kita baca surat pun dia kata tiada halangan, surat tiada halangan. Dia tak bagi surat kebenaran sekarang. Dia kata tiada halangan dengan syarat you perlu patuhi semua syarat-syarat yang tertulis lah, kan, yang telah digariskan kepada premis. Contohnya premis ni essay on a paper. Okey, setakat ni boleh ikut ke? Adakah semua projek perlu ada EIA, Datuk? Tak ada. So, projek yang perlu ada EIA adalah okey, aktiviti yang ditetapkan di Perintah Kualiti Alam Sekeliling. Saya tengah tunjuk sekarang aktiviti yang ditetapkan, prescribed premises saja. Dia ada. Nanti kalau saya ada, saya tunjuk kemudian. Alright, sebab saya guna laptop lain, tapi dia ada. Okay. Antara projek-projek yang perlu ada EIA, dia kata dalam bahasa Inggeris prescribed activities. Kalau dalam bahasa Melayu dipanggil aktiviti yang ditetapkan, dah digariskan di bawah order, perintah Environmental Impact Assessment, penilaian kesan kepada alam sekitar pada tahun 2015. Tadi dalam slide saya pernah share. Okey, dia ada dua jadual 1 dan jadual 2. Okey, kalau jadual 1, alright, tak ada display of this report. Okey, ada public comment. Kalau jadual 2, kita ada public comment. Okay, so selama sebulan, public can go to any of the DOE office, alright, state level, kadang-kadang dekat cawangan, dia boleh buat dia punya aduan ataupun pandangan dia. Yes. Bila dah habis sebulan, kita jumpa lagi sekali dengan agensi balik, dapat feedback. So pemaju projek, contoh pemaju essay owner ni, dia perlu ambil kira permintaan public as well. Alright. So yang macam tadi Cik beritahu kepada saya, okay, of course untuk environment ni, benda ni memang luas. So kalau nak jadi pakar air boleh jadi pakar, okay, pakar bunyi, udara, kan, flora, fauna, semua pendaftaran di bawah Jabatan Alam Sekitar. Alright. Okay, very good question. So ini akan mengambil masa untuk pelajar sebenarnya. Okay, pelajar ni dia diploma level tak dapat banyak, dia boleh tengok, alright.
Tapi ini sebagai satu orang kata awareness lah. Okay. Oh, ada projek EIA, I perlu tahu, betul kan? Sebenarnya saya buat pemonitoran untuk apa? So pelajar lepasan PCs banyak yang kerja dengan saya ajar dia orang. Sebenarnya you tahu tak, you belajar apa dekat dulu diploma, sekarang boleh saya hubung kait mereka. Sebab kadang-kadang dia orang datang, dia bawa equipment, dia pasang, dia duduk 8 jam, lepas dia balik office. Apa sebenarnya? So sekali-sekala kita akan beritahu dia, sekali-sekala kita bawa mereka ke meeting, right? Kita datang present, okay, dia boleh tengok, oh ni sebenarnya tujuan saya buat pemonitoran. Sebab tu kalau kita tak bawa mereka ke meeting, dia tak nampak keperluan pemonitoran tu. Okay, kadang-kadang dia orang bermain-main. Pasal pentingnya. Berapa pentingnya itu. Sebab apa? Data tu penting. Without data kita we can't make any decision. Alright? So ini serba sedikit lah mengenai EIA. So saya nak sambung balik saya punya slide. Okay. Nampak ke slide ni? Belum Datuk. Okay, belum masuk lagi slide. Okay, masuk ni. Sekarang boleh ke? Boleh Datuk. Okay. Okay. Saya buka kepada para pelajar, sekiranya ada sebarang soalan boleh ajukan terus kepada Datuk ataupun boleh tulis di ruangan chat. Saya akan cuba bacakan ajukan kepada Datuk. Okay, kita boleh teruskan Datuk, silakan. Yes, bagus. So ini antara satu contoh. Okay, contoh relevant condition, ambient air and quality control. Okay, pencemaran udara. Okay, dia beritahu surface for all side road must be wetted throughout the earthwork and construction phase to prevent dust problem. So saya beritahu tadi, saya juga seorang juru audit alam sekitar. So saya akan go through semua condition yang terlibat dalam EIA itu. Katakan 80, kita match apple to apple. Alright? Okay, ini contohnya surface for all side road must be wetted. So kita minta proof dekat dia. You ada buat tak kan? Contoh dia macam ni, water browser. Okay, ini water jet, dia perlu bersihkan tayar kan sebelum dia masuk ke kawasan bandar. Yang sebelum ni adalah kawasan construction kan, kawasan pembinaan, tapak pembinaan. Lepas tu dia nak keluar masuk ke bandar, dia perlu cuci. So kita minta dia evidence. Ini suatu contoh, water browser. Katakan dia musim kering. Alright, bila musim kering, debu akan terhasil. Betul kan? Bila lori bergerak, kendaraan bergerak, so kita kena, ini contohlah dia water spray. Contohnya after lunch lah, biasanya after lunch dah kering, lori bergerak berdebu kan. Ini contoh. Okay. Lepas tu, wheel for all lorries and earthwork machinery must be washed properly prior being allowed enter public roads. Ini saya tunjuk beritahu tadi. All construction materials on loading vehicle must be fully covered. Lori pula, lori perlu ada tutup. Ini kita minta evidence. Sebagai juru audit ni kita bawa Apple, tanya Apple balik kan. Contohlah, bila kita tanya Apple dia tunjuk orange, okay, dah salah. Very simple. Okay. And then kat sini, any installation of combustion equipment, yang ni perlu ada pendedahan. Contohnya kalau dia nak pasang boiler, kalau dia nak pasang oven, kalau dia nak pasang scrubber, dust collector, perlu dapat kelulusan dari Jabatan Alam Sekitar. Itu saya akan beritahu. Ini satu contoh. Okay. Open burning of biomass waste and construction waste or any other waste from project site are strictly prohibited. Okay. Pembakaran terbuka tak boleh buat. Okay. Contohnya dekat kawasan tapak projek dia di kawasan pedalaman, hutan. Saya pernah jaga projek dekat Cameron Island, lodging, okay. Banyakkan yang ini saya nampak lah kan, saya tak menuduh siapa-siapa. Bila dia jauh daripada bandar, okay, duduk dalam hutan, dia buat pembakaran terbuka. Ini sebenarnya tidak dibenarkan. Alright. Lepas tu, nombor 20, ambient air quality monitoring must be carried out during earthwork and construction. Monitoring pula. Ini post EIA lah. Contoh. Alright. Application must be approved by DOE Selangor. Ini satu contoh. Semua sampling station yang kita syorkan sebagai perunding perlu dapat kelulusan daripada Jabatan Alam Sekitar. Dia kata okey, tak ada halangan. So kita boleh proceed. So bila proceed, siapa yang perlu buat? Kontraktor. Okay, the burning question ini contoh lah. Ada signboard tak boleh buat
pembakaran terbuka. Nampak tak? Tapi kat situlah ada pembakaran terbuka. Dia bakar. Ini contohlah kan, keluar dalam surat khabar. Okay. So design of air pollution control system design ini penting. Okay. Katakanlah pencemaran yang keluar dari industri itu tidak memenuhi keperluan peraturan udara bersih kan. Apa yang perlu buat? Kita perlu cari designer. Contoh kita tengok contoh. Ini adalah dust collector. Kat Poli PC ada satu. Saya pernah tengok. Kat area Jabatan Alam Sekitar. Ada kan? Ada. Ini kita pernah. So ini contoh. Alright. Berapa design dia kan? Ini contoh cyclone. So saya sebenarnya juru audit alam sekitar. Inilah antara benda-benda yang saya pergi buat audit. Bila saya audit, saya tengok dia punya design. Okay. Tahap pencemaran tu punca daripada industri, betul kan? Lepas tu bila keluar daripada ducting line dia kan, lepas tu dia masuk dekat dust collector. Contoh ni dust collector, dia nak tapis. Alright, dia nak tapis. Dalam tu ada filter. Okay, filter ni sebenarnya kalau tak function properly, udara yang fugitive emission, kita panggil fugitive emission, yang ada tapis semua kan, yang keluar tu mestilah mematuhi had yang dibenarkan oleh Jabatan Alam Sekitar. Ini satu contoh lah. Design to meet Environmental Quality Clean Air Regulation 2014. Ini satu lagi. Design to meet. Okay, ini adalah scrubbing. Okay, ini flue gas. Okay, limestone wet scrubber. Ini scrubbing. Ini semuanya. Okay, kalau pelajar lepasan diploma, kalau dia jadi jurutera pula kan, environmental engineer, ini antara subjek yang you akan belajar macam mana nak design. Lepas tu you boleh jadi jurutera alam sekitar. Ataupun you ambil ijazah sains alam sekitar, you boleh jadi environmental officer. Environmental officer, you boleh kerja di mana-mana industri. Kalau you jadi mechanical engineer, you boleh kerja dekat kilang besi je, betul kan? Contoh jadi environmental engineer atau environmental officer, you boleh kerja mana-mana industri. Macam saya, sekarang saya boleh masuk apa jua industri. Itu kelebihan belajar alam sekitar. Alright. So sekarang kita nak tengok serba sedikit mengenai peraturan kualiti alam sekeliling udara bersih 2014. Alright. Tadi saya dah beritahu kita buat EIA, alright, untuk cari significant impact ataupun impak yang ketara. Bila dah tahu udara adalah satu impak yang ketara, kita perlu memenuhi semua syarat-syarat. Contohlah antara syarat yang saya tunjuk tadi ini, contoh syarat-syarat untuk udara kan. Kadang-kadang kita kena jaga jalan, right? Lori kita perlu bersihkan, construction material. Ini antara syarat-syarat. Lepas tu installation of combustion equipment, tadi saya dah beritahu case study kan. Itu yang kita perlu dapat kelulusan dulu. Alright. So sekarang yang ni saya dah tunjuk. Okay, sekarang saya tak boleh go through very detail. Cuma saya boleh highlight sikit detail peraturan. Sorry, ini nama peraturan dia di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Peraturan ini keluar peraturan kualiti alam sekeliling udara bersih 2014. Okey, tafsiran dia ada banyak. Tafsiran ini saya rasa you boleh baca. Alright. Antara yang signifikan adalah cerobong. Okey, kalau you tengok, sebab apa PC di sebelah dengan kawasan kilang sawit kan banyak kan? Ini boleh tengok ada cerobong. Kan? So cerobong apa maksud? Apa-apa struktur pembukaan liang cerobong konduit aliran udara, aliran keluar, atau apa-apa struktur yang dibina dan disusun di mana daripadanya atau melaluinya pencemaran udara boleh keluar. Tengok perkataan keluar. Tadi saya dah beritahu. Kan? Definisi alam sekitar apa juga yang keluar daripada industri. Okey. Apa juga keluar daripada industri. Mana saya punya slide? Saya tak boleh nampak slide. Okey, alright. Ini penting. Alright.
dan apa-apa sebutan mengenai cerobong yang digunakan oleh keseluruhan atau sebahagian daripada kemudahan itu walaupun terasing secara strukturnya daripada kemudahan atau bangunan tersebut. Kadang-kadang dia contohnya macam boiler, dia tak terlibat dengan dia punya bangunan. Okey, tak masuk dalam bangunan, dia buat dekat luar. Dust collector pun dekat luar. Sebab tu tapi dia buat dekat luar tapi dia ada satu cerobong. Alright, dandang tu adalah boiler, dioksin sejenis gas, jenis gas, furon, dioksin furon. Diuretra profesional contohlah. Alright. Okey, nilai batas. Nilai batas. Kuantiti bahan yang dinyatakan dalam terma parameter tertentu, kepekatan atau para spesifik. Ini tak apa, ini definisi saja. Nanti saya tunjuk sampel. Okey. Pencemaran udara. Ini kalau boleh kena faham lah. Okey. Ini tugas pensyarah. Pensyarah mungkin dah pernah beritahu. Okey, pencemar udara adalah asap, sisa bara. Boleh nampak slide ni ya? Boleh. Okey. Asap, sisa bara, abu pepejal daripada apa-apa jenis gas, wasap, kabus, bauan dan bahan radioaktif atau apa-apa bahan lain yang disiarkan oleh menteri melalui pemberitahuan dalam warta sebagai pencemar udara bagi maksud peraturan-peraturan ini. Kadang-kadang kita rasa pencemaran udara ni lebih kepada asap aja, betul tak? Abu. Sebenarnya dia ada banyak. Even gas, wasap, kabus semua masuk. Even bau. So, sebab tu tadi saya beritahu bau bahagian daripada pencemaran udara. Kalau jerebu tu Datuk kira pencemaran udara juga ke? Jerebu masuklah tapi dia punya punca lain kan. Dia sudah masuk dalam habuk pepejal. Ada soalan lain? Premis dia ada proses, apa masuk proses. Okey, relau, ni semua. Okey. So peraturan 3, pemakaian. Okey. Maksudnya kat mana peraturan ni diguna pakai? Okey. Peraturan ini hendaklah terpakai bagi mana-mana premis yang digunakan bagi apa-apa maksud perindustrian atau perniagaan atau di mana-mana bahan dibakar berkaitan dengan apa-apa maksud perindustrian atau perniagaan, termasuk pembakaran bahan buangan. Tidak kira sama ada premis itu ditetapkan bawah Seksyen 18. Sebenarnya ini saya tak nak merungsingkan pelajar, just untuk pengetahuan lah. Okey. Mana-mana premis atau proses lain melepaskan atau yang berupaya melepaskan pencemar udara ke ruang udara bebas. So pendek kata, mana-mana industri mengeluarkan asap lah, contoh kan, keluar pastikan dalam keadaan yang apa orang kata mematuhi takat yang dibenarkan oleh Jabatan Alam Sekitar. Dan juga mana-mana loji perindustrian, mana-mana peralatan pembakaran api. Alright. Kewajipan untuk mematuhi, contoh. Ini ada banyak kewajipan. Kewajipan untuk memberitahu, ini yang saya nak beritahu. Okey, saya nak anda faham. Okey, contohnya alat pencemaran udara. Tadi saya dah beritahu kan, cerobong. Kita dah tengok definisi cerobong. Kalau nak pasang cerobong, kita perlu membuat notifikasi. Alright. Umumnya ataupun penduduk suatu premis tidak boleh tanpa memberi pemberitahuan bertulis ini. In English kita panggil notification. Okey, pemberitahuan bertulis terdahulu sebelum kepada ketua pengarah. Ini detail dia. So kalau nak pasang cerobong, pendek kata perlu membuat notifikasi ataupun pemberitahuan bertulis. Okey. Peraturan 6 pula, langkah untuk mengurangkan pengeluaran. Thank you. Setakat ni boleh ikut ke? Peraturan 5 tu paling penting, peraturan 5. Kewajipan untuk memberitahu. Sekiranya industri, okey, mana-mana premis yang nak pasang cerobong tu yang last keluar. Sebelum tu apa punca dia? Punca dia mungkin awan. Punca dia mungkin contohlah biasa kita tengok awan lah. Awan ataupun dandang ataupun alat kawalan pencemaran.
kita panggil AKP. Alat kawalan pencemaran, dust collector, scrubber, cyclone. So kalau kita tengok ayat ni tadi, sini dia dah beritahu Pengunya atau penduduk suatu premis baru hendaklah mematuhi nilai batas dan standard teknikal ditetapkan dalam peraturan-peraturan ini. So, saya tunjuk satu contoh. Okey. Contoh ini satu contoh report yang kita lab saya buat untuk projek mentakab tu. Baru kita present. Alright. Okay, so contoh ini hal yang dibenarkan untuk pencemaran udara. Di pencemaran udara. Datuk belum buka lagi laporannya. Kita tak dapat tengok lagi. Tak masuk Okey, kejap. Belum. Masuk tadi. Okey. So saya nak student faham yang ni. Boleh ke? Boleh nampak tak report ni? Okey, nampak. Sekarang nampak? Nampak boleh. Okey, ini satu contoh report. Alright, yang dibuat oleh lab. Okey, so antara monitoring yang dia buat air, noise, vibration, groundwater, silt trap, river water survey. So kita punya concern air contoh. Sebab kita tengah modul belajar modul air, udara. Alright. So mana tempat yang dia buat pemonitoran? So macam mana kita pilih tempat ni? Tempat ni adalah receptor, significant receptor. Okey, untuk projek ini dan juga dekat kawasan kediaman. Okey, where the public are staying, okay, open space kat mana dia buat. Ini tempat-tempat ni diluluskan oleh Jabatan Alam Sekitar. Noise kat mana kita buat. Groundwater ambil sampel kat mana. River water macam mana. Okay, river. Kiri kanan kita ambil, kan? Contohlah tunjuk sekarang. Okay. Alright. So tadi nak tunjuk pasal takat dia kan. Ini bukan laporan EIA Doktor Ini bukan laporan EIA. Nanti laporan EIA saya tunjuk kemudian. Mungkin masa second module tu saya get ready. Untuk noise kan. Noise tu saya tunjuk. Ini monitoring ni maksudnya laporan audit ke macam mana Doktor? Bukan laporan audit. Ini post EIA. Kita panggil post EIA. Okey. Lepas EIA dah lulus, dia kena jaga alam sekitar kan. So setiap dia kena buat pemonitoran. Supaya contoh tempat-tempat yang saya tunjuk tadi. Contoh Very good question sir. Keep asking question. Sebab kalau tak tanya tak boleh faham. Ini tempat-tempat yang kita dah showkan kepada Jabatan Alam Sekitar masa buat EIA. Contoh kan, ini lokasi dia. So kita kena kawal ataupun kita kena memastikan penduduk dekat area ini tak buat apa-apa komplain. Kan? Kita kena jaga mereka sebab projek EIA ini memberi kesan impak yang ada yang ketara, ada yang sementara. Macam air ni untuk projek ni dia sementara je. Mungkin dalam 2 tahun. Lepas tu dah okey dah. Bagaimana? Sebagai pemaju projek, mereka perlu pastikan pencemaran dekat tempat ini terkawal. So macam mana nak tunjuk bukti terkawal? Kita buat pemonitoran. Kita minta lab masuk ke tempat kerja tu, dia buat pemonitoran. Saya tunjuk, ini sampel. Okey. Tadi ada 5 tempat untuk air kan. Apa pemonitoran yang kita buat? Particulate matter micron 10 micron. Ini adalah salah satu syarat EIA. Boleh ikut ke? Boleh. Okey, ini kita ada baseline. Sebab EIA ni kadang-kadang mengambil 2-3 tahun. Alright. Okey, baseline dan Februari tahun ni bila. Masa dia buat baseline masa tu tinggi. Sekarang okey. Sebab apa? Sekarang disebabkan oleh PKP. Tak ada banyak kenderaan lalu lalang, betul kan? Sebab tu bacaan rendah. Itu kena logik juga, betul tak? Paras yang dibenarkan adalah
100 mikrogram meter cube. Ini yang nak tunjuk dekat ni. Boleh faham contoh Pasal ada banyak parameter lain. 2.5 mikron 2.5. Had yang dibenarkan 35. Okey. Ini keputusan dari analisa kimia. Alright. Dijawab oleh makmal akreditasi. Ini dia bagi result. Nitrogen oxide. Okey. Sekarang dah mula keluar. Dulu kurang, betul kan? Tapi spek betul. So ada kalanya masa dia orang pemonitoran result dia kurang. Tapi bila buat pembinaan ada juga yang kita boleh tengok. Tetapi had yang dibenarkan masih kan? Masih okey lagi 70 contoh Alright. So I masuk balik kepada ni slide saya. Hopefully student boleh nampak ke slide? Boleh nampak. Okay, hopefully student follow lah. Kalau tak follow susah kan? Rugi lah. Satu kesedaran saja. Of course you tak nampak dalam 2 jam 3 jam tak nampak kan, betul tak? So of course dapatkan kesedaran. Untuk pencemaran udara kita ada satu peraturan udara bersih 2014. Ini yang nak beritahu. Okay, kewajipan untuk beritahu saya dah beritahu kan. Perlu hantar kepada jabatan alam kita sebelum pasang apa jua cerobong. Alright. So langkah untuk mengurangkan pengeluaran. Ini penting. Okey. Okey. Umumnya ataupun dulu premis yang terlibat dalam apa-apa aktiviti atau industri yang tetapkan jadual pertama adalah melaksanakan langkah-langkah bagi mengurangkan pengeluaran pencemaran. Sekiranya dah tahu, okey, premis yang you kerja atau premis anda mengeluarkan pencemaran, so you perlu ambil langkah-langkah mengurangkan pengeluaran ataupun pencemaran. Penting. Okey, sistem kawalan pencemaran udara dia dah beritahu ada sistem. So contoh sistem yang saya tunjuk tadi adalah dust collector, cyclone, scrubber, itulah oven semua tu. So kat sini dia dah beritahu tiap-tiap premis hendaklah dilengkapkan dengan sistem kawalan pencemaran udara mengikut spesifikasi yang ditentukan oleh ketua pengarah. Ini nombor 1 cukup, kita nak tengok. Okey, kegagalan dalam pengendalian sistem kawalan pencemaran udara. Sekiranya dalam laporan IAA dah beritahu, okey, sistem kawalan udara perlu dipasang. Dan saya sebagai auditor bila saya pergi tengok tak ada sistem kawalan dipasang dan menyebabkan pencemaran tidak dapat dikawal, ini satu kesilapan yang besar. Okey, so mungkin boleh di compound. Ini contohlah. Dalam hal kegagalan pengendalian sistem kawalan pencemaran udara, ketua pengarah hendaklah diberitahu tidak lebih dari 1 jam daripada berlakunya kegagalan tersebut. Kadang-kadang dia dah pasang tetapi tak dikawal. Kena beritahu ke jabatan alam sekitar. Kalau buat tak tahu, masalah lah kan. Alright. So student boleh ikut Boleh. Okey. So bagaimana kita nak tahu kita ada kawal? Okey, pengawalan dibuat melalui pemantauan prestasi sistem kawalan pencemaran udara. Kita ada buat pemantauan prestasi. Ada pemantauan perlu yang dibuat dalam harian, okey, mingguan, bulanan, okey, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali dan juga setahun sekali. So sebab tu dia dah beritahu dalam peraturan 9 pemantauan prestasi. Alright. Umumnya ataupun penduduk premis hendaklah melengkapkan premis dengan kemudahan, kelengkapan atau peralatan yang berkaitan bagi menjalankan pemantauan prestasi sistem kawalan pencemaran udara. Ini pun salah satu kerja yang saya selalu buat sebab saya jurutera. So kadang-kadang saya ada buat kerja ni dengan kawan saya lagi seorang. So macam esok saya pergi ke Perak. Alright. Tanggungjawab kami adalah buat audit dan juga membuat pemeriksaan kepada sistem kawalan ini yang dipasang tu, sistem kawalan pencemaran udara. Adakah dia berfungsi dengan baik? Okey, lepas tu
penyelenggaraan rekod penyelenggaraan, maintenance record. Dalam peraturan ini dah beritahu maintenance record perlu ada. Okey. So contohnya kita pergi check dia punya back filter, okey, ataupun scrubber, ada rekod tak? Memang dia dah pasang, alat kawalan tu dah pasang, tapi ada buat maintenance tak? Apa buktinya sistem tu berjalan dengan lancar? So kita minta rekod. Kalau ditunjuk rekod, kita perlu check apa yang dia check. Dia check pressure, dia check temperature, kan? Lepas tu dia buat penyelenggaraan apa, bila dia buat, apa keperluan dia buat penyelenggaraan, semua itu kita check. Okey, pemunya ataupun penduduk premis hendaklah menyelenggarakan rekod bagi proses penghilangan dan bagi penyelenggaraan dan pemantauan prestasi sistem kawalan pencemaran udara sebagaimana yang ditentukan oleh Ketua Pengarah. So, Ketua Pengarah maksudnya adalah Jabatan Alam Sekitar. Alright. Perubahan dalam penghunian. Contoh, sekiranya premis tu diguni oleh Mr. A. Lepas tu dia nak berhenti. Okey, dia nak pindah negara. So, dia kata jika seseorang menjadi penduduk mana-mana premis yang dilesenkan di bawah seksyen sebelah akta sebagai ganti seorang yang lain, maka syarat dan sekatan lesen itu adalah mengikut penduduk yang baru itu bermula dari perubahan penggunaan. Maksud dia, kalau ada orang nak ambil alih kilang ataupun premis ataupun tapak, dia perlu mematuhi segala syarat yang telah ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar dari dulu. Kegagapan ini lebih kepada orang kata ringleman chart, abuk yang keluar tu. Okey, yang tu saya try scan, saya tunjuk satu report nanti. Okey. Kalau ada masa nanti saya try, sebab kita ada rehat kan. Saya try scan. Saya boleh tunjuk. Okey. Okey, dia tak boleh melebihi daripada kegelapan nombor 1. Ada industri yang nombor 2 dia pakai guna. Macam kilang sawit 2. Kalau kilang-kilang biasa, ringleman chart 1. Okey, nilai batas dan standard teknikal. Tadi saya dah tunjuk satu contoh, nilai batas. Satu lagi, I try tunjuk ni ya, contoh Okey. Okey, ini boleh nampak kan? Boleh, Dato'. Okey, ini pengalaman saya jaga projek MRT. Alright. Tadi saya beritahu kan, Taman Santek, Taman Kipek ke Bandar Tun Nasional. Ini dia dah beritahu nilai dia. Okey, contoh. Yang ini adalah wind pattern dia. Kita akan study wind pattern. Alright. Had yang dibenarkan di bawah dalam EIA adalah 260. Okey. Ini takat yang dia pemonitoran. Lepas buat pemonitoran, kita tengok kepekatan dia, concentration dia berapa. Contohlah. Alright. Hopefully student can follow. Alright. Masuk balik ke slide. Nampak ke slide? Okey, nampak tak? Okey. So kita kena ambil kiri kanan. Okey, nilai batas dan standard teknikal. Alright. Dia bergantung kepada industri. Alright. Nilai batas ni dia tak standard. Dia tak sama. Dia bergantung kepada industri. Ada industri, contohnya industri kilang dan sawit. Adalah kilang sawit lah. Kilang sawit dia ada dia punya nilai batas dia. Okey, macam kilang biasa kan, kilang pemakanan contohnya dia ada boiler. Dia punya spek dia lain. Semuanya termasuk dalam jadual. Ada banyak jadual, so saya tak nak beritahu satu persatu, cuma nak beritahu. So peraturan 14, larangan mengenai pencairan pengeluaran. Apa maksud ni? Contohnya bila you dah tengok kepekatan tu tinggi
tidak mematuhi had yang dibenarkan oleh Jabatan Alam Sekitar, kita tak boleh macam pandai-pandai mencairkan kepekatan itu. Sebenarnya tak boleh. Sebenarnya apa yang kita perlu buat, kita perlu ada sistem kawalan pencemaran udara. Kita kena design balik sistem tu berjalan dengan baik, supaya pelepasan dari bercerubung itu mematuhi had yang dibenarkan oleh Jabatan Alam Sekitar. Itu maksud dia. Larangan, sekiranya ditangkaplah, contohlah kan, ditangkap kena perlu bayar kompon ataupun lesen premis itu akan ditarik. Maksudnya proses pencairan tu ada satu proses yang lebih detail, lebih terkawal kan macam mana tu? Ini proses ni sebenarnya ini dia buat okey. Jadi seorang pun boleh mencairkan atau menyebabkan atau membenarkan untuk dicairkan apa-apa pengeluaran bila-bila masa. Maksudnya kepekatan yang keluar kan, pencemaran abu lah katakan kan, abu keluar kan dari cerobong. Sepatutnya perlu ditapis oleh dust collector, bag filter kan. Okey. Tapi you tak pasang bag filter, apa you buat? You lepaskan dia ke dalam tempat yang lain ataupun you tak ada sistem yang diluluskan oleh Jabatan Alam Sekitar. Ada banyak juga kes-kes saya tengok. Okey, sebenarnya dia lalukan dengan air supaya abu jatuh kepada air. Sebenarnya sistem tu bagus. Dia perlu lalu ke sistem kawalan pencemaran udara. Boleh faham Okey. Maksudkan. Pengeluaran menjadi tercair apabila menjalani proses untuk menjadikan kurang pekat dan menambah oksigen atau gas lain sebelum pengeluarannya ke udara. Kira dia tapislah. Okay. Bahan berbahaya, peraturan 15. Pemunya ataupun penduduk premis dalam menggunakan cara terbaik yang boleh dipraktikan bagi mencegah pengeluaran bahan berbahaya bagi menjadikannya bahan yang perlu dilepaskan. Maksud dia, sebagai premis tak boleh melepaskan apa-apa bahan atau benda asing yang berbahaya kepada alam sekitar. Itu yang dia beritahu kat sini. Contohnya dia kata dalam hal penggunaan dan pengendalian atau pelepasan yang tidak disengajakan bagi bahan berbahaya atau toksik. Contohnya ada bahan kimia bahaya, you lepaskan melalui cerobong, kalau dikenal pasti oleh Jabatan Alam Sekitar, makan angin dalam penjara lah. Kan? Terus masuk. Dia kata sebab dia dah beritahu jadual kelima hendaklah terpakai. Dia dah beritahu. Sebab tu penting Alright. Pemantauan berkala. Dia ada dua jenis pemantauan. Pemantauan ada dua. Satu berterusan dan juga satu lagi berkala. Berterusan kilang sawit kena pasang Continuous Emission Monitoring System. Macam tadi EIA untuk projek Mentakab tu saya dah beritahu, itu dia kena pasang pemantauan berterusan. Sebab dia punya boiler is running for 24 hours. Kan? So DOE dia ada satu sistem connect to DOE. DOE boleh tengok kelegapan tadi kan, itu yang Ringaman chart 1 and 2 saya beritahu tadi. Yang ni tadi kan. Kelegapan yang ni. Sebenarnya dia punya asap, level of asap tu. Okey. Dalam bahasa lain kita panggil dia punya kehitaman dia lah. Lebih asap gelap. Hitam lah. Asap hitam tu. Maksudnya asap yang keluar dari cerobong tu kalau warna hitam tu ada limit dia. Yes, exactly. Ringaman chart 1 and 2. Ini dia panggil pemantauan berkala. Alright. Okey. Pemantauan pengeluaran secara berterusan. Ini yang saya beritahu di peraturan 17, dia berterusan, dia ada sistem. Terus pasang dengan connect dengan DOE. So biasanya yes. Terus direct ke DOE dia memang dia ada sistem. Sekarang untuk pengetahuan ada grup sustainable kan. Mungkin ada banyak-banyak pensyarah kat sana. Untuk pengetahuan anda, yang ini memang kehendak Jabatan Alam Sekitar, wajib. Ada industri yang disuruh pasang. So memang pentinglah, terutamanya kilang sawit mesti kena pasang. Kilang kertas kena pasang. Banyak industri. So baru ni saya buat audit dekat kilang kilang sawit. Yang ni dia masih belum pasang. So kita bagi non conformance lah, ketidakpatuhan.
Okey, perisytiharan pengeluaran. So mula-mula kita perlu buat notifikasi pemasangan cerobong. Lepas tu kita perlu buat pengisytiharan operasi. Sekarang ini adalah perisytiharan pengeluaran dalam dia ada bagi jangka masa. Alright? Jangka masa yang dibenarkan. Okey. Tidak lewat daripada 18 bulan daripada tarikh tersebut. Kalau perisytiharan ni kan, ini untuk yang dalam 12 bulan, tetapi kalau dia lewat-lewat pun sampai 18 bulan. Ini penting. Ini untuk premis lah. Alright. Pemunyi atau penduduk premis dalam memberikan bantuan. Contohnya ada penguatkuasaan daripada Jabatan Alam Sekitar kan. Mana-mana pegawai, premis ataupun pemunyi perlu memberi bantuan. Kegagalan peralatan kawalan dan kehendak kecemasan ini penting ini. Peraturan 20. Okey, kadang-kadang ini boleh kata 80% benda ni memang saya nampak bila saya buat audit alam sekitar. Ada kalanya ada equipment dah malfunction, tak berjalan dengan baik. Apa dia orang buat, dia tulis sana tak berjalan, tak ada rekod. Tapi tak ada penambahbaikan. So kita perlu pastikan premis pasang alat kawalan dan alat kawalan itu berjalan dengan baik. Ini ringkasan dia. Pengeluaran yang tidak disengajakan. Kalau ada pengeluaran yang tidak disengajakan, premis akan dikompon lah. Alright. Pemasangan dan pengendalian mengikut kehendak ketua pengarah. Apa juga pemasangan, contohnya CMS Continuous Management perlu mengikut kehendak sebab ada guideline daripada Jabatan Alam Sekitar yang perlu dipatuhi. So dia kena lantik jurutera yang bertauliah, dia buat design, lepas tu hantar spek, hantar spek kepada Jabatan Alam Sekitar. Kalau Jabatan Alam Sekitar kata tiada halangan, baru boleh pasang. Sebagai tambahan kepada mana-mana peruntukan lain, dalam peraturan ini ketua pengarah boleh melalui notis secara tertulis mengenai pemunyi atau penduduk premis mengumpul, mengambil sampel, menganalisis, memantau rekod, melaporkan apa bahan yang berbahaya kepada alam sekeliling. Contoh, kaedah standard bagi pengambilan sampel. Sampel pun untuk cerobong dia ada dia punya Malaysian standard yang perlu dipatuhi. Kalau sampling itu sebab biasanya macam I punya technician, dia buat pemonitoran, dia guna sistem yang diluluskan oleh Jabatan Alam Sekitar. Sekiranya sistem ini tidak dipatuhi, laporan yang dikeluarkan oleh, contohnya daripada syarikat saya, tidak akan diterima oleh Jabatan Alam Sekitar. Alright. Perintah larangan. Okey, apa-apa yang dia beritahu kalau you tak ikut, so inilah. Okey, keperluan lesen untuk melanggar syarat. Yang ni penting. Sekiranya kepekatan tu yang keluar daripada cerobong tu terlalu pekat, you boleh minta lesen untuk melanggar syarat. Ada kalanya dibenarkan. Contohnya masa ada maintenance, maintenance mungkin dia nak baik pulih, sistem dia tak berjalan dengan lancar, boleh memohon kepada Jabatan Alam Sekitar untuk beri lesen sementara untuk melanggar syarat. Ini kebanyakannya orang kata kilang sawit banyak yang memohon lah. Okay, jadual tindakan yang dikendaki. Alright, kadang-kadang DOE bagi perintah untuk menambahbaikan, you kena buatlah mengikut jadual yang dipersetujui antara dua pihak, pihak premis dan juga pihak Jabatan Alam Sekitar. Ada fee. Contoh tadi yang peraturan 25 tadi itu sebab you nak buat pelanggaran lesen kan. Yang ini ada fee. Okey. Maklumat yang palsu atau mengelirukan. Ini kadang-kadang lawatan oleh Jabatan Alam Sekitar ataupun saya sebagai juru audit atau siapa-siapa, ada kalanya premis dia tak nak tunjuk kesilapan mereka.
mereka nak berdolak dalik, okey, tipu-tipu, memberi maklumat yang palsu. Sekiranya sahih, betul maklumat yang diberikan itu adalah palsu, mungkin boleh. Sini dah tulislah tidak melebihi daripada RM100,000 atau makan angin dalam penjara selama tempoh tidak lebih daripada 2 tahun atau kedua-duanya. So sekarang boleh tengok perkataan atau bukan dan. Terpulang kepada magistrate dia buat keputusan. Mana-mana orang yang melanggar atau gagal mematuhi mana-mana peraturan di bawah peraturan ini adalah melakukan satu kesalahan dan boleh dikenakan denda tidak lebih daripada sama RM100,000 atau penjara selama tempoh tidak lebih daripada 2 tahun atau kedua-duanya. Pembatalan ini dulu ada peraturan lain 1978, okey, dibatalkan. Okey, ini jadual saya nak tunjuk. Aktiviti industri yang terlalu kepada teknik terbaik. Ini dia dah beritahu apa yang dia perlu buat. Yang ni saya tak boleh beritahu secara detail. Bila ada keperluan kita boleh tunjuklah. Okey. Senarai kejadian yang tidak diingini, contoh kan, peraturan 24 tadi. Ini contoh. Jika terdapat aduan yang berasa atau bukti kacau ganggu dan alat kawalan tidak dipasang. Ini yang nombor 1 ni jarang dipasang. Bila ada keperluan untuk pasang, mereka tak pasang. Bila dipasang pun tak berjalan dengan lancar. Sebab apa? Tidak mengikut spesifikasi yang diluluskan oleh Jabatan Alam Sekitar dan juga jurutera bertauliah. Peralatan kawalan rosak, tidak beroperasi, kes pencemaran mengancam alam sekeliling banyak. Contoh. Okey. Soalan ke? Hello? Halo Datuk, ya. Ada soalan ke? Saya dah habis. Baik, kita buka soalan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sekiranya ada soalan boleh ajukan sekarang kepada Datuk terus. Sebab saya tak buat slide yang banyak-banyak, semua saya nak bagi satu kesedaran sajalah kan. Itu tujuan saya untuk udara tu. Okey, saya dah beritahu komponen alam sekitar, EIA. Yang ni nampak ke ni yang saya tunjuk sekarang? Sekarang kita nampak slide PowerPoint. Okey, baik. I try link. So ni antara syarat-syarat EIA. Boleh nampak? Boleh nampak. Okey. So ini antara penting lah. Bila keluar syarat EIA ni, dia ada peluang pekerjaan untuk pelbagai orang kat sini. Betul tak? Designer, developer, contractor, developer officer, project engineer, project manager, license contractor. Ini sebab affluent. Okey, udara semua. Komponen alam sekitar ni memang masuk dalam ini. Semua syarat ni kan, dia memberi peluang pekerjaan kepada semua orang. Sebab tu kalau ada projek EIA, memang projek itu besar. Okay. So ada soalan ke? Hopefully pelajar faham sikit lah. Mungkin atau berapa persen dia faham, tapi hopefully dia faham. Okay, ada soalan? Okey, ada soalan? Silakan para pelajar, tuan-tuan dan puan, kalau ada soalan yang diajukan kepada Datuk. Selagi Datuk. Ada. Ya. Bagi Datuk, saya Chia ni. Bagi Datuk, tadi Datuk kata dalam pemantauan tu ada 2 jenis. Satu pemantauan berterusan. Boleh. Dan satu lagi pemantauan berkala. Betul? Okey. Ya, betul. So pemantauan berterusan, maksudnya syarikat tu ada kilang tu, dia akan buat satu sistem untuk memantau contoh pelepasan asap yang hitam 24 jam. Jadi sistem tu betul ke sistem dia tu mesti link dengan DOE supaya DOE tu boleh buat. Dia tengok. Memang syarat dia. Yes, betul.
Saya Yang tunjuk betul. syarat dia, saya tunjuk syarat kan. Yang ni nampak ke ini slide ni? Nampak. Okey, saya tunjuk syarat dia. Jadi kalau untuk pemantauan berkala tu adalah auditor pergi ke kilang tersebut untuk tengok rekod dia yang secara berkala. Ataupun dia boleh engage independent lab, dia akan pergi 6 bulan sekali untuk buat pemonitoran. Audit tu setiap 3 bulan ataupun setiap 6 bulan ataupun berdasarkan keperluan kelulusan EIA. Tapi pemantauan berkala ada juga yang tulis kat sini. Saya cuba cari, saya tunjuk je. Saya tunjuk puan Ini konsep projek. Di bawah kawalan udara. Kawalan ini air. Okey, ada yang berterusan, nampak tak kegerapan pengawasan? Boleh nampak ke? Boleh nampak. Ada yang berterusan, ada yang berkala. Okey. Ini ada yang rusak. Ini yang ditunjuk sini. Continuous emission monitoring system hendaklah dipasang dari operasi MFB boiler dan geologi rawatan thermal / sebarang kerosakan sistem ini hendaklah diambil tindakan perbaikan serta-merta dan dilaporkan Jabatan Alam Sekitar. Dia kata pasang secara online sepanjang masa prinsip. Online maksudnya terus kepada Jabatan Alam Sekitar. Boleh? Okey, terima kasih. Okay, very good, very good. Good question. Ada lagi?